let's challenge our knowledge. So find square root of 18. Okay, so kita nak cari square root of 18. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita tahu 18 ni dia boleh dipecahkan menjadi 9 darab 2 ataupun 18 darab 1, 6 darab 3. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, 18 ni dia ada banyak. Kita boleh pecahkan nombor dia menjadi 9 darab 2 ke, 18 darab 1 ke, 6 darab 3 ke. Tetapi kalau kita nak simplifikan kita punya set ni, apa yang kita buat adalah kita akan pilih satu nombor yang ada perfect square. Okay, so dari antara ketiga-tiga kriteria nombor yang kita tengah pilih ni, ada satu yang, at least satu yang perfect square. So kalau 9 darab 2 ni okey lah, sebab 9 ni perfect square. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, 18 ini, square root of 18 sebenarnya dia adalah square root 9 darab 2. Okay, kemudian kita guna properties of set, di mana dia akan jadi square root of 9 darab square root of 2. Okay, kemudian kita tahulah square root of 9 sebenarnya sama dengan 3 darab square root of 2, which is sama je dengan 3 square root 2. Macam tu. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B ni pula, find 9 over square root of 3. Okay, kat sini kita ada fraction. Okay, tetapi kita ada set pula dekat bawah, dekat denominator ni kan. Kita tak nak denominator tu ada set, jadi kita kena simplifykan dia. So apa yang kita buat adalah kita kena rationalize. Okay, so macam mana nak rationalizekan ni? Kita kena darabkan denominator dia dengan conjugate. Dan kita tahu conjugate kepada square root of 3 adalah square root of 3 juga. Okay, so di sini sebenarnya adalah 9 over square root of 3 darab square root of 3 over square root of 3. Okay, so numerator dan denominator darab dengan conjugate. Conjugate kepada square root of 3. Okay, ingat kita darab conjugate supaya kita boleh masukkan set ini. Kita boleh masukkan radical ini. Okay, jadi dia akan jadi sini 9 square root of 3 over square root 3 darab square root 3 sama juga dengan 3. Kemudian 9 bahagi 3 sama juga dengan 3 square root 3. Dan kita tengok C pula, saya ada 2 square root of 3 bahagi square root 5 tolak 2. Okay, so ini pun fraction juga, jadi kita kena rationalizekan ini kerana denominator kita ada set. Okay, so disebabkan denominator kita ada set, jadi kita kena darab dengan conjugate, kena rationalize. Okay, jadi apakah dah conjugate kepada square root 5 tolak 2? Sebab dia ada operation dekat sini, jadi kita kena tukarkan sahaja yang kat tengah ni, sign dekat tengah ni, daripada negatif menjadi positif. Okay, so sebenarnya dia adalah 2 square root of 3 over square root 5 tolak 2 darab. Okay, so kita akan darab dengan conjugate dia, iaitu square root 5 tambah 2. Square root 5 tambah 2. So ini adalah dia punya conjugate. Okay, so apa conjugate kepada set? Kita hanya tukar sign dekat tengah-tengah ini sahaja. Okay, doesn't matter square root tu duduk kat mana pun, set tu duduk mana pun, kita hanya tukar di tengah-tengah. Kalau sini minus, conjugate dia jadi tambah. Kalau sini tambah, conjugate dia jadi minus. Macam tu. Okay, kemudian kita simplify dia. Dia akan jadi 2 square root 3 darab square root 5 tambah 2 square root 3 darab 2. Kemudian over, so kita tengok dekat sini, kita expand satu. Square root 5 darab square root 5 dapatlah 5. Square root 5 darab dengan 2 dapatlah 2 square root 5. Okay, kemudian negatif 2 darab square root 5, so kita akan jadi negatif 2 square root 5. Kemudian negatif 2 darab positif 2 akan jadi negatif 4. Okay, kemudian kita simplifykan ini. So sini akan jadi 2 square root 3 darab square root 5. So sebenarnya dia adalah 2 square root. Ini kita boleh guna properties yang mana square root ni kita boleh gabungkan dia, dan dalam dia ni kita boleh darabkan. So 5 darab 3 jadi 15. So dia jadi 2 square root 15. Kemudian tambah 2 darab 2
which is 4 lah. So jadi 4 square root 3. Then over. Okay, so ini cancel out kan. Jadi 5 tolak 4 dapat 1. Okay, so therefore jawapan dia adalah 2 square root 15 tambah 4 square root 3. Kemudian kita tengok pula untuk yang D ini. Okay, so untuk yang D ini kita ada 3 bahagi 5th root of 2. Okay, so kalau kita cakap tadi apa beza B dengan D ni kan? Kalau B ni dia punya punca, dia punya conjugate dia adalah diri dia sendiri. Sebab kita darab dia balik kan, dia akan tetap dapat nombor ini balik. Kalau kita kat sini kan 5th root of 2, dia tak boleh darab dengan 5th root of 2 juga. Okay, sebab apa tahu? Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, 3 bahagi 5th root of 2. Kalau saya darabkan dengan 5th root of 2, 5th root of 2, okay, katakanlah saya darabkan. Okay, saya cuba tukarkan dia dalam bentuk indices Okay, so dia akan jadi macam ni lah. 2/1/5 sebenarnya. Okay, so darab dengan 2/1/5, which is 2/1/5 tambah 1/5, which is 2 to the power of 2/5. Okay, so dia tak mansuhkan. Dia tak mansuh. Jadi dia tak boleh lah guna ini. Okay, so macam mana kita nak buat? So kalau kita ada 2/1/5, saya nak kena darab dengan 2 to the power of berapa supaya saya dapat jawapan dia adalah 2 to the power of 1. Sebab saya nak 2 to the power of 1 ni je. Okay, jadi apa yang saya buat adalah saya tahu ini indices sahaja, dan bila indeks yang darab kita tambah, so dia jadi 1/5 tambah something equals to 1. Okay, so something ni adalah 1 tolak 1/5, which is sama dengan 4/5. Okay, maksudnya kat sini saya sebenarnya kena darabkan dengan 5th root of 2 ni, saya kena darabkan dengan 2 to the power of 4/5 ataupun 5th root of 2 to the power of 4. Okay, 5th root of 2 to the power of 4. 2 to the power 4/5 sama je dengan 5th root of 2 to the power of 4. Okay, dua benda yang sama. Okay, so kalau awak nak tulis 2 to the power 4/5 pun boleh, ataupun kalau awak nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, kemudian saya pun expand lah ia. Okay, so dia akan jadi sini 3 times 5th root of 2 to the power 4 over ni, baru cancel, baru dapat 2. Okay, so sebenarnya dia adalah 3/2, 2 kuasa 4, 16 lah sebenarnya root of 5th root of 16. Macam tu. Okay, okay, so untuk yang E ni pula, saya ada 8 bahagi square root 17 tolak square root 5. So kalau tengok dekat sini kan, saya punya conjugate dia adalah tukar sign di tengah-tengah sahaja. Okay, so sebenarnya saya kena darabkan dengan square root of 17 plus square root of 5. So saya darabkan dengan square root 17 plus square root of 5. Sini pun sama, square root of 17 plus square root of 5. Okay, kemudian baru kita expand dia. So dia akan jadi 8 square root of 17 plus square root of 5 ini, macam tu. Dan over. Okay, ni kita expand satu-satu. So square root 17 times square root of 17, so kita jadi 17. Kemudian square root of 17 times square root of 5, so dia akan jadi plus square root of 17 darab 5. Kemudian tolak 5 square root of 5 times square root of 17, so dia akan jadi 17 darab 5 juga. Kemudian negative square root of 5 times positive square root of 5, so dia akan jadi negative 5. Okay, so dekat sini jawapan dia adalah 8 times square root of 17 plus square root of 5 over ini boleh cancel out. Okay, kosong. So 17 tolak 5, 12. Kemudian kita boleh kecilkan lagi 8 dengan 12 tu, so dia akan jadi sifar 4 lah kan. So dia akan jadi 2/3.
square root of 17 tambah square root of B. Conjugate. Kan? Conjugate. Kita guna conjugate untuk, kita guna conjugate untuk pertama rationalize kan denominator. Kita nak rationalize kan denominator. Di mana kalau saya ada conjugate of square root of A, sebenarnya dia akan jadi square root of A juga. Conjugate of square root of A plus B, so dia akan jadi square root of A minus B. Conjugate of square root of A plus square root of B, so dia akan jadi square root of A minus square root of B. Conjugate of A minus square root of B, dia tetap akan jadi A plus square root of B. So kita boleh nampak conjugate dia, kita aim dia untuk kita dapatkan whole number. Dan conjugate kepada mereka ini kita hanya changing sign di tengah sahaja. It doesn't matter pun set tu duduk mana, tukar sign di tengah sahaja. Kalau dia tambah akan jadi tolak, kalau dia tolak akan jadi tambah. Kalau kita ada square root of A tambah square root of B, di mana conjugate dia adalah square root of A tolak square root of B. So ini adalah conjugate lah, kita namakan dia. So ini adalah conjugate. Conjugate dia. So kita darab dia dengan conjugate dia, dia akan dapat sebenarnya adalah A tolak B. Square root of A tambah B, darabkan dengan conjugate dia square root of A tolak B. So dia akan dapat A tolak B square.